Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zai stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catu data hanya sebab nak tengok video-video dari Zai stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. Okay, 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube saja. Valid 32 hari. Prepaid bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Assalamualaikum dan hello Zai Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah saya nak cerita macam mana cara korang nak buat modifikasi yang light tapi dapat memberikan performance yang terasa. Saya cakap, saya ulang kembali, performance yang terasa dengan modifikasi light ataupun senang kata sangat-sangat menjimatkan. Okey. So, sebenarnya saya sendiri pun tak sangka ramai rupanya pengguna-pengguna Yamaha SS ni. So, jangan risau. Kita akan go through satu persatu, kita akan buat marathon video pasal SS. Sebab apa? Saya tengoklah dekat YouTube tak ramai vlogger ataupun YouTuber yang buat video khusus motor Yamaha SS. Kebanyakannya 125Z. Tak 125Z Waisuku, 125Z Waisuku, RZ King. Itulah sampai bila-bila saya tengok. SS saya akuilah ramai yang tak buat. RGV, RG110 pun tak ramai yang buat. So jangan risau. Kalau dia orang tak nak buat, tak apalah, biar Bro Zais yang buat. Okey, simple. Semua orang kalau boleh kan, dia nakkan motor dia tu sedap bawa. Sebab apa, Yamaha SS ni dia datang dalam keadaan standard. Dia tak ada cut off. Dia ada, mungkinlah ada cut off tu, tapi orang tak ceritalah pasal cut off pasal motor-motor lama ni. Yamaha SS ni dia datang standard dia memang boleh dapat 140 kmh. Setting cantik dapat 16 outmeter. Okey, baik SS, SS2 ataupun Racing Spirit. Itulah orang kata performance dia hampir-hampir sama lah, senang kata. Tapi adalah kelebihan kekurangan. Perbezaan pun sikit-sikit je, light saja. Okey, so nak buat modifikasi tapi senang kata bajet tak cukup besar, ataupun nak buat lebih-lebih risau apa? Risau modal tak cukup, ataupun risau blok tu jadi jahanam terus. Okey, so jangan risau. Apa yang saya akan bagi tahu ni modifikasi sangatlah minimum. Tapi korang still lagi kena cabut blok tersebut daripada enjin. So macam mana? Langkah pertama sekali, motosikal Yamaha SS korang tu, korang cabut dia punya blok. Blok dengan head korang cabut. Okey, so apa nak buat pada bahagian head? Bersihkan, buangkan kerak-kerak karbon yang ada, bersihkanlah sebaik-baiknya. Lepas tu jangan lupa, plug gantikan dengan plug yang baru. Tak payah plug racing ni, plug standard je, pasang pada head. Okey, itu satu perkara, settle. Yang kedua, pada bahagian head, potting lubang exhaust tu bersihkan sahaja. Buang kerak-kerak karbon yang ada. Lepas tu kalau korang tengok permukaan tu agak kasar, korang licinkan sikit. Macam tu je. Sebab selepas penggunaan lebih kurang 5-6 bulan nanti, dia akan berkerak balik. Korang kena cabut dan servis balik bahagian potting exhaust. Still sama. So nak tak nak, bahagian exhaust tu jangan korang ubah bagi besar lah, bagi lebar lah, bagi tinggi lah lubang dia lah. Nak bagi dia punya bentuk tu senyum lah, tak perlu. Ini light sahaja. So potting tu orang kata kekalkan, bersihkan sebersih-bersihnya. Okey, apa yang kita nak ubah adalah pada bahagian blok, iaitu laluan mixture sebelum masuk ke kebuk pembakaran. Mana kawasan tu? So, katakanlah korang tengok sebuah blok. Okey, saya nak letak contoh apa Okey, tak ada contoh. So, ini blok.
Ini blok lubang piston. Macam tu. Korang terbalikkan macam tu, korang akan nampak okey. Ni tepi-tepi dia tu ada lubang, betul. Itu adalah lubang inlet. Lubang inlet itu adalah lubang yang akan saya suruh korang touch up. Lubang dekat sini, senang kata, dia kebiasaannya dia akan berminyak. Dia tak adalah orang kata kotor dengan karbon, sebab pembakaran tak berlaku dekat situ. Kalaupun adalah percikan api yang masuk ke bahagian tu pun sikit-sikit je. Selebihnya kalau korang pegang tepi tu, dia licin. Bukan sebab permukaan licin. Licin sebab tuti dengan petrol. Senang kata tuti lah. Petrol ni lama-lama dia kering. Tuti ni dia tak kering-kering. Korang gosok rasa licin. So bahagian tu, pertama sekali bersihkan minyak-minyak yang dah ada. Pertama. Yang kedua, tugas korang adalah buat supaya laluan tu jadi cermin. Mirror punya potting. Mirror punya potting ni macam mana? Maksudnya kan, lubang yang ada tu bukan korang besarkan. Jangan besarkan. Jangan ubah ukuran asal. Cukup korang licinkan sahaja. Licinkan sahaja supaya kalau korang masukkan jari ke dalam lubang tu, nampak bayangan jari korang dekat dinding wall. Licinkan. Sebab kebiasaannya lah blok ni kan, pada bahagian situ dia macam menggerutu. Okey, ada kelebihan. Orang kata kalau surface tu menggerutu berkaitan flow. Tapi ada kelebihan yang lebih lagi kalau surface tu licin. Kalau korang tengoklah blok-blok yang dah potting, diorang dah besarkan saiz, dah ubah ukuran, measurement dah berubah, dan diorang licinkan. Sekarang ni saya nak bagi tahu kat korang, tak perlu ubah. Tak perlu nak ubah benda-benda yang macam tu. Cukup sekadar bagi licin sahaja. Bagi licin sahaja, korang akan dapat rasakan performance yang berbeza daripada dulu. Dan of course lah, lebih baik daripada keadaan Yamaha SS tu standard keluar kilang. Performance akan lebih A. Tak percaya? Kena buat. Sebab apa? Bila kita licinkan permukaan tu, pergerakan mixture bergerak apabila piston ditolak ke bawah. Pressure menekan segala bahan api yang ada dekat bahagian crankcase tu untuk naik. Naik ke mana? Naik ke kebuk pembakaran. Itulah laluan yang kita dah licin tadi, itulah yang akan mixture tu lalu. Tuti dengan petrol tu akan lalu dekat situ. So bila piston turun, dia akan naik ke atas dan terbakar. Okey, bila ukuran kita tak ubah. Okey, sebab kita, kenapa saya sarankan tak ubah? Pertama sekali, kita tak ada besarkan saiz blok. Tak ada. Kita tak adalah nak ubah daripada piston standard saiz berapa? 52 ke kan? 50 ke? Kita nak upgrade jadi 58. Tak ada. Kita tak ada pun nak pakai piston RX King, RSK. Bukan. Piston RSZ pun kita tak pakai. Masih lagi piston SS. Paling-paling kurang pun mungkinlah korang potong blok, orang kata upgrade lah satu saiz 025 ke 050 atau 075 atau piston 100. Macam tu je. So bacaan ataupun orang kata potting pada dinding silinder tu kan, blok tu dia dah ada potting tu kan, yang mana kalau kita tengok dia tembak tepat kepada kebuk pembakaran antara piston dengan head. Ada plug dia kat tengah-tengah tu, dia ngam-ngam, dia cantik. Kekalkan. Sebab tu saya suruh kekalkan orang kata bentuk yang asal, sebab kita tak nak ubah dia punya direction. Kita cuma nak mempermantapkan lagi flow mixture daripada crankcase ke kebuk pembakaran. Itu sahaja. Licinkan bahagian inlet laluan tu. Itu sahaja. Korang akan nampak perbezaan dia. Sebab sebelum ni, benda ni telah pun dibuat sebelum-sebelum ni. Saya ada kawan yang dah buat benda ni tapi pada Yamaha 125Z. Korang pun tahu kan, Yamaha 125Z kalau standard mana sedap pun, tak mantap mana pun. Orang kata dia boleh lah kalau dah buang cut off, dia boleh laju. Tapi tak laju mana lah kan. Orang kata performance masih performance yang standard tapi tanpa cut off. So, apa yang dia buat? Pertama sekali dia licinkan. So, saya tanya dia, piston buat apa? Dia kata tak ubah apa-apa. Piston standard, cukup untuk ubah yang itu saja. Lepas tu dia kata kita akan nampak performance itu
meter jadi out meter. Meter jadi cepat out meter. Okey, kalau compare dengan blok-blok Yamaha 125Z yang pakai piston 50, piston enduro lah contoh kan, memanglah lagi cepat out meter. Tapi nak tunjuk, dia nak cakap bahawa compare dengan Yamaha 125Z yang standard dengan yang dia dah licinkan bahagian inlet block tu, yang licin punya inlet block tu lagi cantik. Sebab itu benda ni saya dah cerita dekat dalam video untuk Yamaha 125Z, tapi mungkinlah pengguna-pengguna SS ni tak tengok pun video 125Z ni, padahal sebenarnya modifikasi sama je, 2 lecang je. So sebab tu saya buat untuk video SS ni. So korang hanya buat benda tu je. Nampak tak? Itu je orang kata modifikasi yang perlu dibuat. Okey, adalah sikit korang nak tambah kan pada bahagian exhaust. Berapa lama exhaust tu tak pernah servis. So, cabut exhaust, dah alang-alang cabut blok tu, exhaust mesti cabut, betul? Beli serbuk soda tu, campur dengan sabun, masukkan dekat dalam exhaust, letak air. Nak cepatkan reaction, letak air panas. Air panas, temperature memang akan mempercepatkan reaction lah. Jadi soda tu dia akan mencabut, menghakis karbon-karbon yang dah lama melekat dekat dalam exhaust tu. Tak perlu pun nak belah exhaust, tak payah nak modify exhaust lagi. Bersihkan je dulu. Bersihkan dulu, lepas tu rendam lah sehari, 2 hari. Lepas tu nanti korang keluarkan balik air tu, korang tengok lah. Air yang asalnya masuk jernih, dia keluar nanti, dia akan jadi macam air kopi. Air kopi yang keluar dengan sedap-sedap karbon. Kalau rajin, letak penapis. Korang tengoklah sendiri berapa banyak karbon yang berjaya korang tapis hasil daripada korang cuci. Hasilnya exhaust bersih lah, lebih bersih. So laluan flow lagi cantik. Sebab apa? Kita dah licinkan laluan inlet block ke kebuk pembakaran. Why not kita bersihkan terus laluan bahan bakar yang telah terbakar melalui exhaust. Sebab tu kita kena bersihkan exhaust tersebut. Servis lah. Simple je. Serbuk soda tu berapa ringgit sangat. Kalau beli satu plastik, beli tak payah banyak, sikit-sikit je. Okey, nampak tak? Ada perlu modifikasi yang heavy? Tak heavy pun. Setakat nak licinkan blok tu, kalau nak buat sendiri boleh. Okey, tapi kena ada barang lah. Ataupun kalau tak ada barang, mungkin kita boleh buat tapi limited lah sikit. Sebab tangan kita boleh masuk sejauh mana je kan. Kalau ada tool, dia lagi dalam lah boleh pergi. Kalau ada kawan boleh buat, bagi kawan. Kalau tak ni, hantar bengkel lah. Jangan suruh dia ni ubah ukuran, licinkan sahaja. Sebab apa? Kita nak buat modifikasi sikit naik, sikit naik, sikit. Kalau barulah kita dapat merasai, oh kalau kita buat macam ni, motor jadi macam ni. Kita upgrade sikit, motor akan jadi lebih sikit. Tak adalah. Kalau buat terus semua, boleh. Ada buat, ada duit, banyak kan, buat lah. Tapi kalau nak feel satu persatu, buat satu persatu. Yang tu lagi feel lah, masa lebih panjang tapi kita feel dengan apa yang kita buat. Okay, so simple yang itu. Kalau korang tanya, bang, carburetor macam mana? Lepas buat tu, korang kena setting balik carburetor lah. Setting yang macam mana, saya cakap simple. Korang kena upgrade main jet atau pilot jet. Setengah orang dia suka engine dia tu senang hidup, so pilot jet dia besar. Pilot jet dia besarkan sikit. Setengah orang dia nak motor dia macam standard. Start pagi-pagi nak pakai choke. So pilot jet dia tak besar sangat, tapi dia besarkan main jet supaya support minyak. So tak kisah korang pilih laluan yang mana. Laluan yang orang kata korang lagi suka engine senang hidup, pilot jet lah korang set up. Ataupun korang nak engine tu macam tu juga, tapi performance support block, support keperluan blok, main jet lah korang set up. Point dia sebenarnya nak bagi minyak lebih je. Minyak lebih sesuai dengan angin yang masuk. So kotak angin ke apa ke kan, boleh lah. Tak nak tukar filter racing pun tak apa, kotak angin tebuk sikit. Tapi kena ada servis lah akan datang. Sebab apa? Habuk masuk dekat dalam carburetor, kena servis. Ok, so mungkinlah ada yang cakap, bang, kalau saya nak tukar carburetor, boleh tak bang? Boleh. Sebab apa? Yamaha SS ni saya tak pasti carburetor dia pakai saiz berapa, tapi yang pasti carburetor dia kecil lah.
Okey, even Suzuki RGV 120 pun carburetor dia Mikuni VM20 20mm je. Yamaha 125Z, Modernas Dynamic 120, ni semua pakai VM22 Mikuni 22mm, extra 2mm. So kalau korang nak tukar, saranan saya tak payah susah, cari je lah carburetor second 125Z ataupun Dynamic. Sebab apa? Budak-budak 125Z kebanyakan yang akan pakai carburetor RZ. So carburetor 125Z tu kalau korang tengok lah dekat Facebook ke kan, bersepah yang jual. Harga pun tak mahal, murah aja. So boleh pakai carburetor 125Z. Okay, so simple lah. Tu kalau duit lebih lah, tukarlah carburetor. Kalau tidak, carburetor yang standard pun boleh, touch up lah sikit. Tapi kalau pakai carburetor 125Z, of course lah lagi sedap. Sebab apa? Kalau korang tak buka kotak angin pun, basicnya angin yang masuk lebih. Sebab dia punya venturi meternya lebih, lebarnya lebih. Nampak tak? So dah buat macam tu. Kalau korang nak kekalkan saiz poket yang macam standard tu kan, sebelum korang modify dengan selepas modify tu, sprocket masih sama, korang akan dapat rasa lah performance yang lagi best. Tapi kalau macam korang kata, ui motor jadi lagi pick up lah, performance ke top speed pun cepat. So aku nak hayunkan kekuatan top ataupun orang kata apa, bacaan horsepower yang dah melebar hasil daripada modify yang simple tadi tu, hayunkan ke top speed, kecilkanlah sprocket belakang ataupun besarkan sprocket depan. Terpulang pada cita rasa masing-masing. Kalau yang main off-road, sprocket biar biasa pun tak apa. Tapi kalau yang orang kata motor jalan jauh, kecilkan sikit sprocket, baru sedap nak bawa. Okay, so nampak tak? Simple tak? Orang kata senang kata memang simple lah kali ni. Tak perlu nak heavy, tak perlu nak upgrade piston. Okay, so guys sekalian, halo. Rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni, ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye bye.